Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kurniakan kami ya Allah hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah dalam setiap niat-niat kami, dalam setiap ucapan, bicara, perkataan, zikir, wirid kami, dan dalam setiap amalan, tindak tanduk perbuatan kami hanya semata-mata kerana Engkau jua ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada Perak pun ada, masya-Allah, barakallahu fiik. Ya, rakan yang kita sama-sama pernah pergi melaksanakan umrah. Alhamdulillah, insya-Allah umrah makbulah. Dan seluruh kepada para pencinta ilmu, ya, para muhibbin, orang yang kasih kepada ilmu. Mudah-mudahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, ya, kun aliman au muta'alliman. Ya, sekejap saya cari. Ya, kun aliman, setengah riwayat kata ughdu aliman au muta'alliman, ya, au mustami'an au muhibban, ya, fala takunil khamisata fatahlik, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kun aliman ataupun ughdu aliman, jadilah kamu itu orang yang alim kalau boleh. Tapi ya, nak menjadi seorang yang alim bukanlah ya sesuatu yang mudah. Tidak sebagaimana kita nak melahirkan seorang, ya, seorang ahli dunia, seorang ahli perniagaan, seorang, ya, penyanyi ke yang berjaya, seorang petani sebagainya. Itu pun nak menghasilkan, nak melahirkan orang yang ahli dunia pun tidak mudah, kan? Banyak juga prosesnya, ya, perlu kegigihan, kesabaran yang tinggi. Apatah lagi kita nak melahirkan ahlul akhirah, ya, nak melahirkan ulama, alim yang beramal, yang mukhlis. Bukan suatu yang mudah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ughdu aliman, jadilah orang alim. Ya, pada adat kita ni payahlah nak jadi orang alim. Allahu Akbar. Ya, nak jadi orang alim, nak boleh jadi alim ni syaratnya disebut dalam kitab, ya, pelita penuntut. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, kata Sayyidina Ali karramallahu wajh. Ada yang menisbahkan perkataan ini kepada Sayyidina Ali. Jadilah orang alim. Apa nama? Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mencapai ilmu ni, nak jadi ilmu, melainkan dengan 6 perkara. Antaranya ialah tur zaman, masa yang panjang. Bukan boleh duduk mondok 2-3 tahun, ya, mengaji Mesir setahun 2-3 tahun, mengaji agama, ya, mengaji masa yang sedikit, tiba-tiba nak jadi alim. Bukan. Ya, tu tengok macam mana kedudukan orang jadi mufti-mufti. Ya, kalau kita bercakap di segi berjawatan dalam agama lah, mufti tadi. Ya, tengok, ya, masa pelajaran dia sampai PhD sebagai berpuluh-puluh tahun
ya, makan 2-30 tahun nak letakkan dia sebagai jadi mufti kalau nak kira dari sudut jawatan. Ya, maka begitulah orang yang nak dapat jadi orang alim, bukan mudah. Jadi kalau kita tak mampu jadi orang alim, kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman. Ya, ini daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, an Abi Darda qala, berkata, kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, ataupun jadi orang yang belajar. Ya, ataupun jadilah orang yang belajar. Dengan kita siap dengan nota. Ya. Dengan nota. Dengan pen. Ya. Muta'alliman. Ya, muta'alliman ni orang yang dengan ada nota. Kalau tak ada kitab tapi siap dengan nota. Ya. Siap dengan nota, dengan pen untuk mencatat. Sebab ilmu ni ibarat seperti binatang buruan. Bila kita dah dapat tangkap dia, kita kena ikat dia. Maka nak ikat ilmu tadi tu dengan apa? Dengan tulisan. Tambah kita dah tua-tua ni, Masya Allah. Al-ilmu fi sigar apa disebut? Kan naqshi alal hajar. Ilmu di waktu kecil ibarat seperti kita, ya, melakar pada batu. Masya Allah. Pada adatnya bila kita, ya, macam kita buat simin, lepas tu kita buat tulisan. Insya Allah dia tak akan hilang sampai bila-bila. Insya Allah pada adatnya. Dia kekal. Itu ilmu waktu kecil. Sebab tu anak-anak kita, ya, anak-anak kita kalau mereka hafal Quran umur, ya, 10 tahun, 12 tahun, Masya Allah. Ini waktu yang sangat fresh. Ya, sebab hati mereka bersih. Ya, fikiran mereka bersih, mudah nak ingat, mudah nak hafal. Ya. Al-ilmu fi sigar kan naqshi 'alal hajar. Ya, ilmu di waktu kecil ni, ya, seperti kita menulis di atas batu. Ya, kita ukir di atas batu. Dia tidak akan hilang, pada adat dia tidak akan hilang. Subhanallah. Jadi kita kalau ada anak-anak, ya, hantar mereka untuk belajar agama, untuk mereka hafal Quran, menghafal matan-matan al-mutun, ya, matan-matan syair-syair dalam bentuk tauhidnya, fiqh, tasawufnya, Masya Allah. Ya, kalau boleh satu rumah satu orang alim, satu rumah satu orang hafiz. Ya. Kun aliman au muta'alliman, ataupun jadi orang yang belajar. Ya, maknanya bila jadi orang belajar ni ada kitab, ya, ada pena, qalam. Kalau tidak ada kitab pun kurang-kurang kita ada nota. Ya, kita ada nota ni. Ya. Ini sikap seorang muta'allim. Di mana dia pergi, ya, pen dengan nota ni sentiasa bersama. Kalau tidak pun handphone kita sekarang, ya, di handphone kita boleh tulis apa-apa juga maklumat. Sebab kita tidak tahu. Ya, ilmu ni boleh kita dapat di mana-mana. Ilmu ni bukan dalam masjid, di surau saja ilmu, bukan di universiti, di sekolah saja ilmu, di mana-mana. Mungkin ketika kita duduk dalam kenderaan, di mana-mana, kita menanti di mana tempat-tempat sebagainya, di situ kita boleh dapat ilmu, kita catat. Ya, sebab ilmu ni ibarat seperti binatang buruan. Bila kita dah dapat dia, kita tangkap, kita ikat dia baik-baik. Mana nak ikat ilmu tu dengan kita tulis. Tambah kita ni mudah lupa. Ya. Al-ilmu fi siwar kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil ibarat, ya, kalau anak-anak ni kalau dia belajar, kalau dia hafal, Masya-Allah, dia melekat kuat dalam hati dan ingatan. Tapi adapun, ya, ilmu di waktu dah senja usia macam kita ni, umur dah lanjut ni, seperti kita menulis di atas air. Ya, dia tak berbekas. Ya, kalau kita tulis atas air pun dia tidak meninggalkan bekas, dia bercantum balik. Macam itulah ibaratnya. Maka jadi mau tak mau, bila kita belajar, bila kita mendengar, kita tulislah apa yang patut kita tulis. Supaya apa yang kita dapat tadi dia tidak hilang. Ya. Au mustami'an. Jadi orang alim tak mampu. Jadi muta'aliman, nak menulis tak pandai. Ya. Kita ni menulis lambat. Ataupun kalau ada kitab Jawi pula kita tak boleh nak baca. Ataupun kitab Rumi pun sama juga contohnya.
Jadi yang ketiga, au mustami'an, jadi pendengar setia. Ya, tadah telinga. Ya, kita tak boleh nak tadah kitab, tak boleh tadah ya nota untuk buat nota, kita tadah telinga, dengar. Au mustami'an. Ini sambil-sambil duduk-duduk, sambil bawa kereta ke, sambil apa-apa kita mendengar. Ya, au mustami'an. Ya. Jadi orang ketiga ialah orang yang minat mendengar ya ilmu agama. Au muhibban, ataupun jadi orang yang kasih. Ya, kasih kepada ulama, kasih orang yang betul ilmu, kasih kepada ilmu agama. Apa? Ya, jangan kita musuhi orang alim. Jangan kita musuhi orang yang ya minat dalam bentuk ilmu, jangan. Kita muhibban. Kita sokong, kita bantu dengan doa, bantu dengan apa sajalah supaya majlis ilmu di mana sekalipun dapat berjalan dengan baik. Makna kita cinta, kasih. Ya, muhibban. Ya, kasih kepada guru, kasih kepada orang yang betul ilmu, kasih dengan majlis ilmu, seronok dengan majlis ilmu. Wala takunil khamisata, dan jangan jadi orang yang kelima. Ya, alim pun tidak. Ya, penuntut ilmu pun tidak. Ya, mendengar ilmu pun tidak. Ya, malah benci pula. Ya, tidak suka kepada ulama, tak suka kepada asatizah ya, yang nak berkongsi ilmu. Ya, tak suka kepada orang, iri hati, tak suka kepada orang yang nak mendengar ilmu. Ya, maka kalau jadi orang yang kelima, fatahlah, maka kamu akan binasa. Na'udzubillah. Ya. Alim pun tidak, penuntut ilmu pun tidak, mendengar pun tidak. Ya. Malah ya benci, tidak suka pula kepada orang alim, tak suka pada orang penuntut ilmu dan majlis ilmu, maka kamu akan jadi binasa. Itulah ya sebagai peringatan ya kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala ya kurniakan kita semua istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taubata ya wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ya, sambil masak, sambil dengar tazkirah, barakallahu fikum, masya-Allah. Itu santai-santai sambil jiruh-jiruh bunga. Ya, itu gitulah. Ya, dengar tazkirah. Ya, sambil-sambil kita ya buat kerja dan apa, boleh kita berzikir dan seumpama. Manfaatkan masa yang ada. Baik. Pada pagi ini saya nak berkongsikan satu doa ya yang disebut dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, akhbarana Abu Malik Sa'd bin Tariq an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Abu Malik. Itu laqab dia. Siapa namanya? Sa'd bin Tariq. Sa'ad bin Tariq. Ya, Sa'ad bin Tariq. Daripada bapanya Sa'ad, annahu bahawasanya bapa Sa'ad bin Tariq sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendengar ya. Bapa kepada Sa'ad bin Tariq pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa atahu rajulun. Ya, satu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah keadaan ya Rasul kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering didatangi oleh para sahabat. Ya. Inilah rujukan yang utama kita. Ya, bila kita ada masalah, kita ada apa-apa, kita merujuk kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, fas'alu, maka hendaklah kamu semua bertanya. Ahla dzikri, kepada orang yang ahli zikir. Ya. Orang yang hatinya ingat pada Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ya. Orang yang masya-Allah ya, ada sifat tawadhu, orang yang masya-Allah ada khasyah, takut dengan Allah. Orang yang macam ni kita bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tu tidak tahu. Apa saja masalah. Ya.
Minta pandangan orang alim. Minta pandangan orang-orang yang soleh. Tuan, ya, saya begini keadaan saya dengan PKP, dengan pandemik apa ni. Minta tolong Tuan. Doakan saya Tuan. Tuan, tolonglah. Ya, bagi pandangan apa yang saya boleh buat sebagai ini. Subhanallah. Ya, pengalaman saya lah. Ya, masing-masing ada pengalaman kerohanian masing-masing. Allahyarham Tuan Guru yang kami pernah belajar di Kelantan. Allahyarham Pak Suhamid Gunung di Bacok. Ya, mengajar kitab Hikam Ibnu Athaillah setiap hari Rabu malam Khamis. Itulah wiridnya sehingga akhir hayat. Dan beberapa tahun sebelum Allahyarham wafat, Allahyarham Pak Suhamid wafat, ya, beliau ni, Allahyarham Pak Suhamid ni berpuasa setiap hari. Kecuali hari yang haram berpuasa saja. Itu saja yang Allahyarham tidak berpuasa. Yang lain setiap hari berpuasa. Ya, ada tetamu ke tak ada tetamu, tetamu dalam negeri ke luar negeri, dalam negara luar negara, siapa pun, ya, beliau Allahyarham Pak Suhamid ni istiqamah dengan berpuasa, kecuali pada hari yang diharamkan berpuasa, sehinggalah akhir hayat. Subhanallah. Ya, Al-Faqir taklah sempat nak belajar sepenuhnya dengan Allahyarham, tapi dapatlah sikit-sikit yang mendadak kitab Hikam Ibnu Athaillah setiap hari Rabu malam Khamis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meletakkan Allahyarham Pak Suhamid, ya, bersama dengan para kekasih, para rasul-rasul, para nabi aulia, para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Ini orang saleh, ini wali min aulia illah. Ya, Pak Suhamid ini Masya Allah. Ya, dia orang saleh. Ya, air muka dia, kalau kita duduk dengan dia tuan-tuan, ya, tak sampai 5 minit, tak sampai 10 minit, air mata dia mengalir. Tak, ya, air matanya mudah mengalir. Tambah-tambah Allahyarham ni kalau cerita tentang akhirat, cerita tentang Rasulullah, cerita tentang ya Allah, ya, mengalirlah air mata. Nak cerita apa? Ya Allah, lembutnya hatinya, ya Allah. Kita ni keras, sekeras-kerasnya batu, keras lagi hati manusia. Bukan main payah nak menangis. Ya, bukan main payah nak menangis. Ya, tapi ada manusia yang Allah pilih, ya Allah, tak payah nak boya sangat. Ya, duduk, ya, cakap je tentang Allah Rasul sikit, dah air mata dah mengalir. Subhanallah. Ini antara ciri Allahyarham Pak Suhamid, ya, yang siapa yang pernah berguru, ya, dengan Pak Suhamid Allahyarham, Masya Allah, yang mengajar kitab Hikam. Lembut, ya, orangnya pun lembut, air mukanya pun lembut, perwatakannya lembut. Subhanallah. Allah Ta'ala pilih. Ya, yang mana Allahyarham Pak Suhamid ni ialah murid kepada Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru. Ya, salah seorang daripada guru sufi yang hebat di Kelantan di waktu itu. Ya, yang abang ipar saya pun, ya, Tuan Guru Syekh Abdul Rahman bin Jaafar pun alhamdulillah berguru dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman, ya, Wakaf Baru. Subhanallah. Saya nak cerita apa tadi? Ya, saya nak ceritanya ialah bila kita hadir dalam majlis ilmu orang yang soleh ini, kadang-kadang benda yang bermain dalam fikiran, benda yang kita tak bertemu dengan jawapan. Bila kita duduk dalam majlis ulama orang yang salih, wali aulia ilah ni, subhanallah, kita duduk dalam majlis dia, satu-satu, ya, benda yang selama ni kita tak jumpa jawapan, dah berjumpa jawapan. Ya, satu benda yang jadi muskil, benda yang, ya, menjadi pertanyaan kepada kita selama ni, terjawab satu-satu. Subhanallah. Kita tak bertanya, tapi seolah-olah lisanul hali mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Subhanallah. Kalau ada orang alim, orang salih seperti di akhir zaman, kerana Allahyarham minta maaf, ada sedikit gangguan. Ya, istighfar, selawat. Mudah-mudahan jin-jin, syaitan yang nak kacau ni supaya hilang, lari, insya-Allah. Ya. Kerana antara lain kata Pak Suhamid Allahyarham, andainya kamu mendengar ada di seberang laut sana, di seberang atas bukit sana umpamanya, ada orang yang soleh, ya, ada orang yang, ya, orang yang ahlillah, yang dia tadi tu betul-betul boleh membawa kita kebahagiaan yang kekal abadi negeri akhirat, maka kamu pergikanlah dapatkan dia. Ini pesanan Allahyarham Tuan Guru Pak Suhamid yang masih saya ingat lagi.
Ya, andanya di seberang laut sana, andanya di sebelah di balik bukit sana. Ya, ada guru, ya, yang boleh membimbing rohani kita kepada Allah. Ada guru yang boleh maknanya insya-Allah memberi kebahagiaan kepada kita dunia akhirat. Ya, negeri yang kekal abadi, kebahagiaan yang hakiki, maka kamu carilah dia. Ya, berjumpalah dengan dia. Allahu akbar. Ya, ini tambah-tambah kita di akhir zaman. Ya, kadang-kadang orang seperti ini ada tapi mastur tersembunyi, kecuali kita yang mencari dan kita sungguh-sungguh nak, ya, kita bersungguh-sungguh nak kembali kepada Allah. Insya-Allah saya akan kongsikan nanti, ya, satu doa Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah, bagaimana untuk kita nak mendapatkan guru yang boleh membimbing kita kepada Allah. Ya, dan doa ini insya-Allah mustajab. InsyaAllah, ya, yaum minal ayyam, ya, satu hari saya akan kongsikan doa ini. Ya, saya insyaAllah saya tak ada apa-apa dah. Ya, kita suka kalau kita sama-sama semua dapat sama-sama berzikir ingat kepada Allah. Saya suka dan kita gembira kalau ramai umat Islam sama-sama kita nak kembali kepada Allah. Kita seronok kalau kita sama-sama dapat ingat Allah. Kita seronok kalau kita sama-sama dapat berzikir, bermunajat, ya, bertahajud, berlutut, bersimpuh, mengadu, merengek di hadapan Allah. Kita seronok. Kesian kepada umat. Ya, kita bukan nak selamat untuk kita seorang, kita nak kau boleh semua. Itulah dalam doa kita, ya Allah, sebagaimana kau berikan kami ini hidayah, petunjuk, ya Allah, kenikmatan dapat beribadah kepada kau, maka kau kurnialah perkara yang sama kepada saudara-saudara kami yang lain, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kami semua nak selamat di dunia, di barzakh dan di hari akhirat yang kekal abadi, ya Allah, maka begitu jugalah, ya Allah, kami mohonkan kepada saudara-saudara Islam kami yang lain, ya Allah, biar kami semua sama-sama selamat di dunia ini, di barzakh, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ada apa-apa dah, tuan-tuan. Saya tak ada apa-apa dah. Ya, saya nak kongsi dengan apa yang saya boleh kongsikan. Insya-Allah saya akan kongsikan nanti doa supaya kita dikurniakan oleh Allah guru yang boleh membimbing hati rohani kita kepada Allah. Kita nak tunggu apa lagi, ayahanda bonda muslimin, muslimat, adik kakak yang saya kasih sekalian. Ya, depan kita ni tak ada lain melainkan mati. Kita hidup ni sementara je. Ya, kita hidup ni sementara. Sementara apa? Sementara kita nak mati. Ya. Orang yang nak mati pun mati. Orang yang tak nak mati pun akan mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang yang nak mati pun mati. Orang yang tak nak mati pun mati. Orang yang bersungguh-sungguh beramal ibadat siang, malam, pagi, petang, ya, berseng-seng tangan pun mati. Orang yang tak bersungguh-sungguh sambil lewo je. Ramai lagi ni manusia, ya, buat tak kerti, buat tak kisah akhirat, ya, pun akan mati juga. Jadi kita nak mati dalam keadaan bagaimana? Ya, kita nak mati dalam keadaan bagaimana, ayahanda bonda, kekanda adinda yang saya kasih sekalian? Tolonglah, ya Allah, kesian. Ya, itulah pesanan daripada Allah yang Pak Suhaimi. Baik. Saya nak kongsinya apa tadi? Telah datang seorang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa atahu rajulun. Ya, faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Subhanallah. Ya. Cantiknya pertanyaan sahabat ini kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kaifa aqul hina as'alu rabbi? Ya Rasulullah, bagaimana aku nak berdoa? Macam mana ya Rasulullah, aku nak minta dengan Allah ketika aku bermunajat, ketika aku berdoa? Lebih kurang macam itulah maksudnya. Ya, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Ya Rasulullah, bagaimana aku nak berdoa? Tolong ajar kepada aku, ya Rasulullah, bagaimana aku nak meminta kepada Allah bila aku berdoa? Nak minta apa, ya Rasulullah, bila aku berdoa, ya Rasulullah? Subhanallah, indahnya pertanyaan yang kita juga dapat mengambil pengajaran.
Ya, kaifa aqulu. Ya, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Ya Rasulullah, ya, ajar macam mana ya Rasulullah aku nak berdoa, nak minta apa ya Rasulullah bila aku berdoa dengan Tuhan, nak minta apa ya Rasulullah? Qala, lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, ya, bacalah, sebutlah, doalah dengan doa ini. Insya-Allah nanti insya-Allah saya akan kongsikan doa ini. Qul, wahai laki-laki, wahai pemuda, dalam kamu berdoa kepada Allah, mintalah perkara ini. Apa dia? Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya, 4. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Warhamni, dan belas kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Wa'afini, dan selamatkan aku daripada segala bala musibah. Wa'afini, dan selamatkan aku ya Allah daripada segala wabak, daripada segala musibah bala. Warzuqni, dan berikanlah aku ya Allah rezeki yang seluas-luasnya ya Allah. Ya, cuba masing-masing ikut saya baca. Ya, mudah-mudahan ambil barakah. Allahumma, ya, Allahumma ghfirli. Ikut ya insya-Allah. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Subhanallah. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ya, kasihanilah hamba ini ya Allah. Selamatkan hamba ini daripada apa jua musibah bala ya Allah. Dan rezekikan aku ya Allah, rezeki yang seluas-luasnya ya Allah. Inilah doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki bila ditanya, ya Rasulullah, kalau aku diberi peluang dapat berdoa kepada Allah, apa yang aku nak minta ya Rasulullah? Ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Baik, sambungan hadis. Wa jama'a asabi'ahul arba', dan Rasulullah telah menghimpunkan jari jemari yang 4. Ya. Minta maaf, ni ada cincin. Ya. Rasulullah himpunkan wa jama'a asabi'ahul arba' ilal ibham, kecuali ibu jari. Ya. Maka Rasulullah himpunkan ni. 4 tadi kan yang kita minta. Wa jama'a asabi'ahul arba'a ilal ibham. Rasulullah himpunkan 4 jari kecuali ibu jari. Ya. Fa inna haula'i, kerana sesungguhnya 4 ini, ya, la yajma'na. Fa inna haula'i, kerana sesungguhnya 4 ini, keampunan, belas kasihan Allah, ya, selamat daripada apa bala musibah dan rezeki ini, ya, fa inna haula'i yajma'na laka dinaka wa dunya. Dia akan menghimpunkan kebaikan kamu di dunia dan akhirat. Subhanallah. Dengan ada 4 perkara ni, insya-Allah kita akan dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya. Disebut dalam syarah hadis, fa inna tilka da'wat. Sesungguhnya doa yang 4 ni tadi, minta keampunan, minta kasih sayang Allah, minta Allah selamatkan kita daripada bala, dan minta direzekikan Allah rezeki rezeki yang luas. Fa inna tilka da'awati tajma'u laka, dia akan mengumpulkan kamu khairai dunya wal akhirah, menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanallah. Ya, insya-Allah saya akan tuliskan untuk saya kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, adida, kekanda semua. Dan tolong, saya minta tolong, ya, tolong di-share-sharekan, tolong dikongsi-kongsikan kepada yang. Jangan kita kedekut ilmu. Sampai-sampai panjang-panjangkan. Ya, sebagaimana bila kita ada harta, duit, bila kita bersedekah, insya-Allah Allah Taala akan tambahkan lagi rezeki kita. Ya. Insya-Allah. Sebagaimana ilmu, bila kita belanja ilmu, bila kita kongsi ilmu, insya-Allah Allah Taala akan tambahkan ilmu kita, insya-Allah. Ya.
Saimah Rahmat banyak kali audio tidak memuaskan. Mohon maaf ya. Yang lain semua okey ya, Puan Saimah. Mungkin masalah handphone Puan Saimah, wallahu alam. Yang lain semua okey. Ya. Yang lain semua okey. Harap-harap dapat tengok balik macam mana keadaan handphone puan itu. Jadi itulah ya perkongsian saya untuk hari ini, dan mohon maaf hari ini agak lambat sikit pukul 8.30 ya. Kerana ada urusan, sebab saya pun ada panggil, ada kewajipan hakiki ya, ada amalan hakiki yang perlu saya lakukan ya. Di samping kita juga hablum minallah kita kena ada, dan hablum minan. Sekarang ni saya sedang hablum minan nas ya. Kita jangan fikir diri kita seorang jangan. Kita fikir tentang umat, kesian kepada umat ya. Ada orang macam Ustaz Ibn Liu, dia ada kelebihan harta benda, dia tolong. Dia tolong bantu orang fakir miskin, orang susah. Itu cara dia. Ya, cara saya ada sikit sebanyak yang diperilmukan oleh Allah, kita sampai-sampai, kita panjang-panjangkan dengan barakah. Ya, apa yang saya kongsi ini adalah barakah para guru, para habaib, para masyaikh. Saya tak ada apa, saya kosong. Ya, nothing. Ya, hanya semata-mata memanjangkan kalam para masyaikh, para guru. Kalau tidak dengan tarbiyah, bimbingan para murabi guru, para syaikh ini, saya tidak ada apa-apanya. Ya. Datin Ita, Masya Allah. Kami clear saja Datin Ita. Datuk Zuri tak ada pagi ni. Masya Allah. Baiklah. Jadi begitulah saja. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada kebaikan. Insya Allah saya akan kongsikan doa itu. Jangan lupa, sekali lagi kita sama-sama baca Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Pendek saja. Masya Allah. Syekhuna Ustaz Hazrul. Ya, mohon doanya Ustazuna Hazrul ya, daripada mana ni, Kajang. Doakan saya Tuan Hazrul. Ya, sekali lagi Allahumma ufirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah. Ya, kalau kita baca ramai, kita baca dengan Allahumma ufir lana warhamna wa'afina warzuqna. Itu kalau kita baca beramai-ramai. Ya Allah. Ya, ampunkan dosa kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Selamatkan kami daripada segala wabak, musibah, bala ya Allah. Dan rezekikan kami ya Allah, rezeki yang seluas-luasnya ya Allah, supaya kami tidak meminta-minta kepada makhlukmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa pagi esok. InsyaAllah. Mudahan kita panjang umur dan diluaskan rezeki. Barakallahu fikum. Terima kasih Datin Ita.